Terima kasih kerana setia bersama Nasional 5. Baiklah saudara, Nasional 5 diteruskan dengan lintas langsung negeri-negeri terus sahaja bersama dengan Stanley Minsun. Silakan Stanley. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Parti Bersatu Sabah PBS kini boleh mengembangkan keanggotaan parti ke Semenanjung dan Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini susulan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS telah meluluskan permintaan PBS itu berkuat kuasa 3 November lepas. Saya sebagai Menteri Dalam Negeri di mana ROS Pendaftar Pertubuhan di bawah saya meminta supaya PBS mengembangkan sayapnya di Semenanjung dan di Sarawak. Jangan ada tujuan lain. Mesti taat setia kekal dalam barisan nasional. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan demikian ketika berucap merasmikan persidangan perwakilan tahunan PBS ke-30 di Kota Kinabalu. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyampaikan surat kelulusan daripada ROS itu bersama-sama sijil kebenaran kepada Presiden PBS Tan Sri Joseph Perin Kitingan yang juga ketimbalan Ketua Menteri Sabah. Terdahulu ketika menyampaikan ucapan dasar, Tan Sri Perin berkata permohonan membuka cawangan dan keanggotaan di Semenanjung dan Sarawak adalah selaras dengan keputusan dibuat semasa Kongres PBS pada tahun 1995. Beliau percaya langkah tersebut akan menjadi lembaran baharu bagi PBS untuk menyumbang peranan dalam BN dengan lebih efektif bagi menyatukan rakyat berbilang kaum di negara ini. Laporan khas berjudul Kondosan Guhot Gandingan Wartawan RTM Farizi Morinding, Dasni Daud Jomatun Abdul Ghani dan Victor Jeprin merangkul anugerah kewartawanan penyiaran sekaligus memenangi hadiah RM5,000 menerusi anugerah kewartawanan Kinabalu Shell 2015. Malam anugerah kewartawanan itu juga turut menyaksikan RTM Sabah membolot ke semua anugerah kategori penyiaran yang dipertandingkan. Ia termasuklah kategori alam sekitar menerusi wartawan Haji Ibrahim Diman, Murhali Muhammad dan Nina Mazila Muhammad menerusi laporan Translokasi Gajah. RTM Sabah juga merangkul anugerah bagi kategori hiburan hasil kolaborasi Farizi Morinding, Eni Rozita Abdul Muttalib, Arnold Antang dan Ezra Juki menerusi laporan Pesta Muzik Bambu. Turut dimenangi kategori ekonomi dan perniagaan juga menerusi wartawan Farizi Morinding. Terdahulu Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman ketika berucap dalam majlis ini, gembira melihat media di Sabah yang sememangnya bertanggungjawab dan positif dalam berkongsi berita yang penting, termasuklah agenda pembangunan dan mengetengahkan keluhan rakyat. Katanya wartawan mempunyai peranan membina dalam masyarakat, bukan hanya melaporkan berita dan memberi maklumat, malah penghubung antara kerajaan dan rakyat. Beliau bagaimanapun meminta pengamal media tidak mengeluarkan berita berdasarkan dakwaan semata-mata, maklumat yang berat sebelah atau tidak lengkap. Hadir sama pengerusi Shell Malaysia Datuk Ian Law dan Presiden Persatuan Wartawan Sabah Francis Fahir. Anugerah Kewartawanan Kinabalu Shell 2015 menerima 259 penyertaan media cetak dan elektronik dari seluruh negeri Sabah membabitkan 11 kategori dipertandingkan. Kira-kira 100 orang terdiri pengamal media cetak dan elektronik serta ahli Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX di Sabah diraikan dalam Majlis Jalinan Mesra Media bersama pejabat setiausaha Persekutuan Sabah di Kota Kinabalu. Penganjuran kali ketiga ini dihadiri Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Borhan Dola dan timbalannya Musa Sulaiman. Majlis ini diadakan bagi menghargai peranan media dalam menyebarluaskan maklumat kepada rakyat. Selain itu, ia diadakan bagi mengeratkan silaturahim dalam kalangan penjawat awam di negeri ini. Majlis yang diadakan secara sederhana namun meriah ini menampilkan pelbagai persembahan menarik, termasuklah persembahan nyanyian artis-artis tempatan dan cabutan hadiah bertuah.
Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid di Saran sentiasa proaktif dalam menganjurkan program kemasyarakatan bagi mendekatkan masyarakat Islam dengan masjid. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin berkata, selain mengeratkan hubungan silaturahim sesama masyarakat, aktiviti kemasyarakatan di masjid juga mampu menarik kehadiran golongan belia mendekati masjid. Beliau berucap demikian sempena majlis berkatan beramai-ramai di Masjid Daerah Putatan. Datuk Haji Yahya berharap masyarakat Islam memanfaatkan sepenuhnya masjid bukan sahaja untuk melaksanakan program keagamaan, malah program pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan penduduk setempat. Penganjuran program seumpama itu katanya merupakan satu usaha murni yang perlu diteruskan pada masa depan demi kebajikan masyarakat setempat. Seramai 100 kanak-kanak berkata diraikan dalam Majlis Anjuran Pusat Zakat Sabah dengan Masjid Daerah Putatan. 2 buah kapal Tentera Laut Amerika Syarikat kini berada di pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Sepanggar. 2 kapal tersebut iaitu USS Imori S. Land AS-39 dan kapal selam USS Ohio SSGN-726 tiba di pangkalan TLDM Sepanggar pada 12 November lalu hingga 20 November ini sempena lawatan operasi ke TLDM. Menurut kenyataan Pegawai Perhubungan Awam Mawila 2, Lieutenant Muhammad Najmi Ali, antara acara rasmi yang diadakan sepanjang berada di pangkalan TLDM Sepanggar, kunjungan hormat terhadap Panglima Wilayah Laut 2 dan Panglima Angkatan Kapal Selam. Turut diadakan majlis resepsi anjuran TLDM dan perlawanan bola sepak persahabatan antara anggota TLDM dan Tentera Laut Amerika Syarikat. Lieutenant Muhammad Najmi berkata kapal USS Imori S. Land AS-39 juga akan dibuka untuk lawatan warga pangkalan TLDM Sepanggar bagi melihat sendiri aset yang terdapat di kapal tersebut. Lawatan seumpama itu bagi mencetuskan idea bernas sekaligus meluaskan ilmu pengetahuan dalam kalangan warga Navy people. Sebelum ini, kapal USS Imori S. Land AS-39 pernah mengadakan lawatan ke Malaysia pada Mei 2015. Sekian sumbangan berita dari Sabah, seterusnya bersama Gracia di Sarawak. Silakan.